Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, bertemu kita di siri 2. Okey. Kita mulakan dengan doa belajar. Jom baca doa bersama ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Baik, kita ulang lagi. Ni untuk siri kedua. Okey, gambar ini lagi yang kamu lihat. Okey, apa gambar ni? Ingat lagi tak minggu lepas? Okey. Ya. Gambar orang sedang berpindah. Okey. Baik. Pindah atau hijrah, itu tajuk ustazah pada hari ini, siri kedua. Hijrah membawa rahmat. Okey, hijrah membawa rahmat. Okey, boleh buka buku teks Pendidikan Islam, buka surat 134 hingga 139, standard kandungan 5.1, standard pembelajaran 5.1.1 hingga 5.1.6. Okey, hari ini kita masuk siri 2. Okey, siri 2. Okey, apakah objektif dan kriteria pembelajaran untuk siri 2? Okey, itu minggu lepas ya. 3 di atas untuk siri 1. Objektif dan kriteria kejayaan untuk siri 1. Kita lihat siri kedua. Ustazah harap murid dapat menganalisis kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah dengan betul. Yang kedua, merumus iktibar daripada peristiwa hijrah ke Madinah dengan betul. Dan yang terakhir, murid dapat menganalisis keperluan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam melakukan perubahan dengan tepat. Okey. Baik, untuk siri 2 ni kita masuk pada kepentingan peristiwa hijrah. Apa yang pentingnya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ni? Okey, yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Peristiwa hijrah ni, kepentingan dia, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Baik, yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama. Okay? Hidup aman dan damai. Ada bangsa Yahudi, bangsa Arab, berbilang agama juga. Mereka hidup aman dan damai. Itu kesan peristiwa hijrah. Nabi Muhammad SAW mewujudkan negara Islam yang sangat bagus. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas hingga ke serata negara. Yang keempat, negara Madinah ni menjadi maju dan digeruni musuh. Musuh-musuh Islam takut sebab negara Madinah ni maju dari segi perniagaan, dari segi toleransi hidup dan sebagainya. Okey. Yang terakhir, yang kelima, kepentingannya membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah, berkembang hingga ke luar negara. Okey. Kita tengok seterusnya. Iktibar peristiwa hijrah. Okey, yang pertama, melakukan sesuatu kerajaan dengan bersungguh-sungguh. Buat sesuatu tu mesti bersungguh-sungguh. Yang kedua, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Okey. Yang ketiga, tenang dan tabah menghadapi cabaran. Okey, itu iktibarnya. Yang keempat, menjadi sahabat yang hormat menghormati dan saling membantu antara satu sama lain. Okey. Yang kelima, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keenam, berusaha memperbaik diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Itu iktibar yang kita dapat daripada peristiwa hijrah. Okey. Baik, kita teruskan. Ya, dah sampai kepada ruangan aktiviti. Okey. Cuba kita lengkapkan silang kata yang berkaitan tajuk hijrah membawa rahmat.
Okey. Nombor 1. Okey, across, melintang melintang. Nombor 1, ditugaskan menghantar makanan. Okey. Cuba jawab, siapakah yang ditugaskan menghantar makanan? Ya, siapa tu? Asma binti Abi Bakar. Baiklah. Yang kedua, kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa? Oh, muhajirin. Kita lihat betul atau tidak? Ya, muhajirin. Down, menurun. Okey. Muhajirin. Okay, yang ketiga, menurun lagi, nombor 3. Berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Siapa tu? Suraqah. Suraqah. Baik, yang keempat, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam di sini. Kat mana? Masjid pertama. Ya, di Quba. Sebelum sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar singgah di Quba. Dan baginda Nabi membina masjid pertama di situ. Baik, yang kelima, tempat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar singgah di selatan Mekah sebelum ke Madinah. Kat mana? Okey. Gua Sur. Okey, Gua Sur. Yang Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menginap sekejap di Gua Sur itu selama 3 malam. Yang keenam, okey, cross pula, melintang. Okey, kain yang mempunyai corak bergaris yang dipakaikan pada badan. Ada dalam buku teks. Apa namanya? Burdah. Okey, burdah. Okey, yang ketujuh, masjid yang dibina Nabi Muhammad SAW di Madinah. Okey, Masjid An-Nabawi. Baik, yang ke-8, 100 ekor ditawarkan bagi sesiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad SAW. 100 ekor unta. Bagus. Baik, yang ke-9, Nabi Muhammad SAW meminta siapa tidur di katil baginda? Meminta Ali. Meminta Ali tidur di katil baginda. Okey, yang ke-10, menurun pula, menjadi yang menghormati dan saling membantu. Ini dalam iktibar tadi. Apa dia? Menjadi sahabat yang menghormati dan saling membantu. Okey, yang ke-11, musyrikin Mekah menggunakan apa bagi menyekat dakwah Islam? Menggunakan kekerasan, menyiksa, memberi ancaman dan sebagainya. Okay, yang ke-12, perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Apa maksud dia ni? Ya, hijrah. Bagus. Okey, yang ke-13, apa dia? Dapat disebarkan secara meluas. Ya, dakwah. Okey, seterusnya, nombor 14, menurun. Kaum muslimin yang menetap di Madinah. Siapa kita gelar tu? Okey, Ansar. Okey, Ansar. Alhamdulillah, selesai aktiviti kita. Okey, kita teruskan pada rumusan dan kesimpulan. Okey, seperti yang Ustazah ulang dalam siri pertama, kita mestilah menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita dan contoh teladan. Okay, dalam peristiwa hijrah ni, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita contohi dalam kehidupan kita. Semoga murid-murid dapat memahami tajuk ini dan sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video-video Ustazah. Jangan lupa ya, like dan komen video-video Ustazah dan subscribe channel Ustazah Anisa Ahmad.